Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya pengurusi majlis dan saya menghormati Majlis Am yang amat berhormat Datuk Sri Nik Aziz selaku juga Menteri Besar Kelantan, Presiden PAS yang berhormat Sri selaku PAS dan juga Ketua Umum Parti Keadilan Saudara Anwar Ibrahim, staf-staf kepimpinan PAS, staf-staf kepimpinan Parti Keadilan, rakan-rakan para hadirin yang dimuliakan. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama di dalam satu majlis ini yang saya pun rasa diberi rangsangan. Itu sebab saya tak apa, sebab saya tak sangka yang begitu ramai yang datang untuk bersama-sama mencari keadilan. Saya nak ceritakan beberapa insiden yang berlaku dan saya akan terangkan apa yang akan saya lakukan, dan saya juga akan terangkan apakah yang perlu kita perbetulkan. Pada 27 hari bulan Disember, KSN, iaitu Ketua Syerusa Negara Tan Sri Siddiq Hassan, telah membuat pengumuman bahawa Datuk Muslim dilantik sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri. Dia membelakangkan Menteri Besar, tidak memberitahu dia akan membuat pengumuman. Ini bertentangan dengan tata cara yang diberikan pada saya pada hujung bulan Oktober, yang mana tata cara itu diserahkan pada saya, mengatakan inilah modus operandi ataupun cara-cara melantik Menteri Besar. Satu ialah nama-nama yang dikumpulkan diberikan kepada Menteri Besar. Selepas itu, kumpulan-kumpulan nama itu kita pilih daripada nama-nama itu kurang-kurangnya 3 nama yang boleh disembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Selepas itu kita berjumpa dengan Jabatan Perkhidmatan Awam supaya dapat nama itu dipilih dan diperakui sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri. Itu yang diberikan kepada saya. Tetapi apa yang berlaku ialah belum sempat, saya sudah mengantar surat kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan memberikan nama-nama mereka yang layak, yang dianggap sesuai, telah saya bagi setelah ditunggu-duga oleh rakan-rakan kita sebagai satu modus operandi ataupun sebagai satu cara yang kita menunjukkan bagaimana profesional kita. Kita adakan tunggu-duga supaya memberi peluang kepada 8 mereka-mereka yang dianggap mempunyai tahap yang mana boleh menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Kita bukan pilih secara sorok-sorok, kita bukan pilih secara janji-menjanji, tetapi kita buat secara profesional, ditemu duga, ditemu bual, dan nama itu diberikan kepada saya. Mereka-mereka yang menemu bual mereka, termasuk Datuk Dr. Hassan Ali, seorang bekas pegawai kerajaan tinggi di Malaysia. Kemudian saya bawa seorang peguam dan juga speaker
kerajaan negeri Saudara Datuk Teng Ken Kin, supaya dia sudah lama jadi ahli Dewan Negeri Selangor, lebih daripada 15 tahun. Kemudian saya juga ambil seorang profesional, Dr. Xavier, ahli Exco Kerajaan Negeri, seorang dentist, pakar doktor gigi, dan juga bekerja lebih daripada 25 tahun. Jadi dengan adanya ini, mereka berbual bersama-sama meneliti, kerana kita tahu dalam keadaan ini mereka-mereka yang boleh bekerja dengan kita akan menghayati keinginan kita, tetapi kita menghormati mereka sebagai seorang profesional. Apabila nama-nama itu sudah dikumpulkan dan saya serahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, apa yang berlaku masa dalam usaha saya nak menyerahkan kepada nama-nama tersebut, satu nama list senarai nama lain pula ada keluar, dan nama-nama itu tidak pernah saya atau Datuk Azlan Ali ataupun ahli-ahli Exco negeri memberikan kuasa kepada orang lain untuk dalam usaha memilih dan mengaturkan usaha kerajaan negeri. Sebab dia membagi tugas ini, dan tugas ini adalah di bawah peti besar, dan ini dia lakukan. Tak pernah kita nak berbincang dengan bekas usaha kerajaan negeri yang mengatakan sedaralah tukang apa yang dipanggil jadi ejen untuk memilih usaha kerajaan negeri. Tak ada. Kita tak bagi ke tugas itu. Sebab kita tak bagi tugas itu sebab kita tahu dia tidak apa yang dipanggil tidak mempunyai kepentingan. Sebab dia usaha kerajaan negeri boleh jadi ada pegawai yang dia suka, ada pegawai yang dia tak suka. Oleh sebab itu, dari segi keadilan, kita memberi beliau ruang supaya tidak campur dalam pemilihan, tetapi memilih mereka yang mempunyai tahap dan pangkat supaya mereka ini dapat diberi kesempatan. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita menunjukkan bahawa kepimpinan dan pengurusan negeri Selangor adalah secara profesional, tidak main hendak-hendak sorok-menyorok, bodek-membodek, tak ada. Ini bukan usaha kita. Kita pentingkan kerjaya, kita pentingkan cara pemilihan yang terus. Ini berlaku, tetapi pada 27 hari bulan, tak ada pengetahuan saya, sudah diumumkan usaha kerajaan. Jadi saya sendiri pun menyatakan kita tidak ada persetujuan tentang perkara ini. Walaupun saya tahu dalam hidup ini ada bukan saja politik biasa, tetapi ada juga corporate politik ataupun politik. Jadi ini rupanya di belakang kita mereka sudah menjanji supaya apabila Sultan berkenan, kita akan serahkanlah kepada negeri, sama ada dia suka atau tidak suka, dia terpaksa mengambil orang itu. Jadi saya lihat pemilihan ini dalam usaha kita bukan satu permainan. Ini satu tanggungjawab yang perlu kita jaga. Jadi oleh sebab itu saya telah memberitahu Tuanku Sultan tentang perkara ini. Tuanku dia kata dia tak tahu yang keadaan ini berlaku, tetapi dia sudah pilih orang ini. Dan saya kata oh, baiklah, tetapi saya akan membuat beberapa perkara yang perlu dibetulkan. Sebab saya anggap ini akan merugikan negeri Selangor, rakyat Selangor dan juga negara Malaysia. Saya faham perkara kuasa
mengenai pelantikan setiausaha kerajaan negeri, pegawai kewangan negeri, penasihat undang-undang negeri adalah selepas tahun 1993 sudah ditarik dari negeri untuk negeri-negeri seperti Selangor, Perak, Pahang dan Negeri Sembilan. Sudah ditarik. Maknanya yang menarik kuasa tuanku dan kuasa negeri ialah di mana terjadinya krisis pelembagaan pada tahun 1993. Orang yang menarik kuasa itu ialah UMNO. UMNO yang menarik. Dia dah tarik kuasa. Dan sekarang baru dia cakap apabila kita memberitahu Tuanku Sultan yang Sultan tak ada kuasa, terus dia mengatakan jangan derhaka kepada Sultan. Jangan derhaka kepada Sultan. Siapa yang derhaka? Tahun 1993 sudah derhaka. Hei Toyo dikenakan juga cara ini. Hei Toyo tak tahu yang setiausaha kerajaan negeri dilantik. Terus dia terima sebab kita tak ada kuasa. Ini bukan UMNO, ini bukan Hei Toyo. Ini Pakatan Rakyat. Ini Pakatan Rakyat. Kita mesti selesaikan perkara ini. Dulunya kuasa raja, kuasa pentadbir ditarik atas alasan bahawa ini akan menguatkan kerajaan persekutuan. Tetapi ini juga telah salah digunakan dan menyebabkan cara pemilihan yang tidak betul. Sudah tentu tujuannya bukan saja akan memberikan beberapa kesukaran kepada kerajaan negeri Selangor jika seorang setiausaha kerajaan yang tidak sealiran dengan kepimpinan Menteri Besar dan Exco Negeri Selangor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, drama ini saya anggap sebagai drama. Drama ini akan berterusan. Tujuan saya ialah bukan saja kita menyelesaikan perkara ini, tetapi kita membetulkan apa yang salah. Jadi salah satu daripada tanggungjawab saya ialah memanggil Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat, tidak lebih daripada 2 minggu ini, yang dalam 2 minggu ini, untuk kita bincangkan mengapa enactment ataupun undang-undang ini yang telah ditarik oleh UMNO pada tahun 1993, dan mengapa kita biarkan undang-undang ini diteruskan, yang menyebabkan terdapat tidak keadilan dari segi pemilihan dan tidak keadilan daripada segi pengurusan negeri. Dan kita akan membuat beberapa resolusi di sana. Dan kita kena tengok belang UMNO. Belang UMNO sama ada dia sokong Sultan atau tidak. Kita kena tengok sama ada dia benar-benar berarah ampun tuanku beribu-ribu ampun, tapi di belakang langsung tak peduli dan ditarik pula kuasa Sultan. Jadi ini yang kita akan lakukan. Di samping itu, kita mesti memantapkan cara pengurusan supaya kita lebih profesional lagi, lebih telus lagi, lebih rapat kepada rakyat lagi. Sebab kita tanda ini dipergunakan
kerana dia ingat negeri Selangor ini sangat penting bagi UMNO dan Barisan Nasional, bagaikan hilang satu tangan dan satu kaki. Sebabnya benar, perkara ini bukan tak benar. Tahun lepas, Selangor ialah negeri yang terbanyak dan terbanyak sekali dari segi pelaburan. Jadi maknanya dia, dan dari segi pembangunan ekonomi, Selangor juga yang terpesat. Dari segi pembangunan yang dikeluarkan dalam belanjawan negara, juga Selangor akan dapat pembangunan prasarana ataupun infrastruktur yang melebihi beratus juta. Jadi oleh sebab itu, dia ingat Selangor ini ialah negeri emas yang mesti ditawar. Tapi dia tahu, rakyat tahu, negeri kaya, rakyat miskin. Itu yang telah dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional selama 50 tahun. Pernahkah dia mengeluarkan belanjawan yang bertemakan hasil rakyat, hasil negeri untuk rakyat? Pernahkah dia buat? Pakatan rakyat buat, pakatan rakyat amalkan perkara itu. Pernahkah dia kata dia nak merakyatkan ekonomi negeri Selangor? Tak pernah. Pernahkah dia ambil duit rakyat? Benar. Benar. Sekarang dah bertukar pula ketua pembangkang di Dewan Negeri Selangor, sebab dia jadi pembangkang di mahkamah. Jadi itu. Jadi kita tahu, boleh jadi besok ketua pembangkang ni pun kena pergi mahkamah kerana banyak sangat penyelewengan yang sudah dibuat. Pernahkah mereka mengatakan air untuk rakyat? Tak pernah. Yang dijual ialah harta air. Dan pernahkah mereka mengatakan bahawa kita sudah kumpulkan harta air lebih daripada 9,000 juta dibawa balik untuk kerajaan Islam? Jadi banyak lagi yang saya boleh perkatakan, tetapi saya ini masa yang singkat. Saya bersyukur kerana sokongan rakan-rakan semua. Ini memberi rangsangan kepada saya supaya bekerja keras, bekerja dengan telus, tak ada rasuah, mesti kerja kerana rakyat mempunyai hak kepada kerja ini.